Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tumid bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ayat berapa lah? Ayat berapa? Surah Al-Furqan. Ayat ke? Sudah. Jadi saya tak ada. Ada. Tak ada. 34 itu habis. Lah. 34 lah. Jadi hari ini walaqad ataina Musa al-kitab. Ayat 35. Walaqad ataina. Betul. Betul. Walaqad ataina. Betul tak? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa al-kitab. Walaqad ataina Musa al-kitab. Waj'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له أمثالا وكلا تبرنا تتبيرا Baik. Ini ialah surah Furqan. Surah Al-Furqan ini ialah maksud surahnya ialah Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi, iaitu maha berkat Allah Taala, zat yang menurunkan kitab Al-Furqan. Kitab Al-Furqan ini yang membezakan di antara hak, iaitu di antara tauhid dan tauhid dengan kekufuran. Tauhid satu, kufur tak. Tak cerita yang tu. Furqan membeza di antara hak dengan batil. Haknya ialah mentauhidkan Allah, batilnya syirik pada Allah. Ala abdihi, kepada hambanya, atas hambanya iaitu Nabi Muhammad. Bila Tuhan sebut tabaraka, maka Nabi Muhammad tak sebut nama Allah. Tujuan diturunkan Quran ini liyakuna lil alamin nadhira, supaya menjadi bagi setiap penduduk alam
Bagi semua penduduk alam ini, nadhira, satu orang yang memberi peringatan. Bahwasanya Allah lah, peringatannya apa? Allah lah yang layak disembah, yang layak dipuja, yang layak dibuat ibadat, yang layak dibuat doa. Okey? Baik. Malam tadi ada satu soalan, satu soalan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ini suatu zat yang ada sifat Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ni ada satu entiti, satu body, satu zat. Macam kita ni satu body. Body apa? Body manusia yang bernama sekian. Allah Ta'ala juga ada satu body, satu entiti, satu zat, satu body ataupun satu zat yang bernama, yang ada sifat Tuhan. Macam kita ni ada sifat makhluk, Allah Ta'ala itu ada sifat Tuhan. Jadi zat itu ialah zat yang ada sifat Tuhan. Bila zat itu ada sifat Tuhan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zat yang ada sifat Tuhan itu namanya ialah Allah. Nama zat ialah Allah, nama sifatnya ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malakul Qudus dan sebagainya lah. Ada 99 nama. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula ada beza, takut keliru kan. Masa soalan malam tadi ialah tentang satu perkara yang keliru. Apa dia? Iaitu Allah Tuhan Allah, Tuhan satu, Allah satu, Rabb satu. Satu perkara yang diputar belik oleh orang-orang tasawuf ni, sehingga lah tak boleh sebut nama, tak boleh sebut zat yang ada sebab Tuhan tak boleh sebut. Nak sebut Allah dulu. Jadi kita tahu bahawasanya Tuhan ialah yang memiliki kita. Jadi Rabb tu sendiri ialah, Rabb tu maknanya ada 4 lebih kurang, 4 maksud. Pertama sekali, Rabb ialah pencipta. Dia mencipta. Satu, mencipta. Dia cipta. Kemudian apabila dia cipta makhluk yang dia cipta ni, maka dia memiliki. Bila dia cipta, dia memiliki makhluk tu. Lepas tu segala keperluan hidup makhluk tu pula, dia akan menyempurnakan segala keperluan makhluk. Menyempurnakan keperluan makhluk. Iaitu makhluk macam kita ni ada kehendak, kita ada kehendak makan, kehendak minum, kehendak tidur, buang air dan sebagainya. Tetapi ada lagi kehendak-kehendak yang kita tak sedar, sehinggalah kehendak itu hilang. Contohnya, satu orang yang tiba-tiba buta mata dia, maka dia jadi, baru dia berasa bahawasanya nikmat mata tu hilang. Hari itu baru tahu. Jadi Allah yang menyempurnakan segala keperluan mata tu, iaitu mata tu perlu ada, mata tu sendiri perlu sejuk. Kita duduk tempat panas, mata tu kena sejuk. Kita pergi tempat sejuk, mata tu kena panas. Kalau tidak, mata tu beku. Bila beku tu jadi buta. Jadi keperluan mata tu sendiri Allah Ta'ala menyempurnakan. Macam juga kulit ni, keperluan kulit tu sendiri, iaitu zat makanan kepada kulit apa semua tu, kita tak sedar. Sehinggalah kita ada penyakit kulit, kita ada penyakit mata, kita ada penyakit telinga. Barulah kita sedar bahawasanya keperluan kita ni sedang Allah Ta'ala menyempurnakan. Baik. Di antara penyempurnaan sana ialah segala keperluan makhluk itu. Untuk manusia itu hidup, keperluan dia itu semua Allah Ta'ala sediakan. Baik, saya tidak urai lagi ni. Kalau saya urai berhenti. Jadi satu tadi ialah dia cipta. Yang kedua, dia miliki. Yang ketiga, dia menyempurnakan keperluan. Yang keempat, dia menyempurnakan hajat dan doa. Tak, dia menyempurnakan hajat dan doa.
Pasal yang ada yang selain daripada Allah tidak boleh menyempurnakan hajat, menyempurnakan doa. Bukan? Pak perkara. Jadi yang menyempurnakan hajat inilah dia panggil mengurus mentadbir. Bahasanya dalam bahasa agamanya dia panggil mengurus mentadbir makhluk. Makhluk nak apa? Nah, jadi 4 perkara tadi saya ulang balik ya. Mula-mula sekali dia cipta. Bila dia cipta, makhluk tadi dia cipta apa? Dia cipta, contohnya ular. Dia cipta ular tu tak ada kaki. Maka keperluan ular tu mesti berjalan untuk tangkap binatang yang untuk. Tak. Lepas tu dia buat ular tadi ada keperluan untuk makan. Sebab dia ada cipta malaikat yang tidak ada keperluan makan. Bukan? Malaikat dia cipta malaikat tu tidak ada keperluan nak makan. Jadi dia tak makan. Dia tidak minum. Dia tidak ada keperluan berkeluarga. Dia tidak ada keperluan nak rumah. Malaikat. Makhluk ni, makhluk lain daripada yang diuji. Semua makhluk yang diuji ni ada keperluan ni. Selain daripada tu makhluk yang dicipta untuk keperluan makhluk pula. Misalnya gini, kita makan daging. Kita makan daging, iaitu lembu. Jadi Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kejadian kita sebagai makhluk dia, oleh kerana dia buat kita ni ada usus yang akan memproses makanan tadi, maka makanan tu dia cipta perut, dia pun cipta usus supaya manusia tu boleh hazam makanan. Bukan? Dan makanan tu sendiri Allah Ta'ala cipta pula. Dia cipta kita, kemudian dia cipta keperluan kita, kemudian dia cipta apa yang kita perlu tadi pula. Macam kita ni perlu makan, maka dia buat usus kita khas untuk hazam. Lepas tu selain pada tu mana yang giginya, air liurnya, lidahnya, semua sekali ni ialah keperluan hidup makhluk. Jadi satu orang yang tak ada gigi, dia tidak boleh makan perkara-perkara bahan bakar. Contoh, cakap mudah-mudah ni. Dah. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta makhluk tadi, yang mempunyai keperluan untuk makan, contohnya daging, maka Allah Ta'ala cipta lembu. Lembu tu dicipta untuk kita tu, untuk kita sebagai makhluk ni hidup. Jadi lembu tu dicipta untuk manusia makan. Di samping itu ada binatang lain yang makan lembu pun. Dia cipta juga. Supaya binatang yang dicipta tadi ada keperluan kena mati. Contohnya umatnya, cacingnya, persatnya, ataupun binatang buas yang lain yang makan dia, ataupun batuk ular menyebabkan dia mati. Jadi kita sebagai makhluk yang hidup ni untuk makan daging yang Allah Ta'ala sediakan daripada lembu tadi, kita kena jaga lembu tu. Lembu tu pula ada keperluan apa? Makan. Jadi Tuhan cipta kita untuk, dan cipta kita ada usus. Usus ni usus yang kita ada tadi keperluannya untuk makan. Nah, makan tadi contohnya lembu. Kita tidak makan lembu, kita makan daging dia. Kita tak boleh makan lembu tu. Nak makan tak boleh, dia besar. Jadi kita boleh makan dengan cara berasul-asul lembu satu ekor contohnya. Mungkin masa 2 bulan, 3 bulan habis sekor. Okey. Okey dah? Baik. Jadi lembu yang Tuhan cipta saat ni perlu ada makanan. Maka Allah Ta'ala cipta makanan lembu tu. Apa dia? Rumput. Rumput tu sendiri benda hidup. Maka Allah cipta makanan untuk rumput pula. Semua ni manusia tak sedar. Tak sedar. Rumput tu Allah Ta'ala cipta supaya untuk dimakan lembu. Lembu tu pula dicipta untuk kita makannya. Nampak? Jadi rumput tu sendiri, keperluan rumputnya apa dia? Dia mesti ada air, ada baja, ada dan cahaya matahari. Nah, klorofil lah apa semua pula. Contoh.
Kemudian Allah kita bukan makan lembu saja, kita makan kambing, kambing makan daun. Maka Tuhan cipta pokok supaya kambing itu boleh makan daun dia. Nampak? Selain daripada itu kita makan apa? Kita makan ikan. Jadi keperluan hidup ikan tadi, ikan itu perlu makan ikan lain. Jadi dia cipta makanan untuk ikan, iaitu ikan lain. Ikan lain ni pula ada keperluan hidup dia. Contohnya makan lumut ke apa-apa, dia cipta lumut tu pula. Nampak? Sampai sudah mengelengkapi. Jadi dia yang mengurus mentadbir keperluan makhluk. Satu lagi dia mengurus hajat dan masalah doa makhluk. Mengurus mentadbir urusan makhluk. Satu lagi urus tentang keperluan hidup. Jadi syirik manusia ialah tentang mengurus mentadbir ini. Syirik duduk sini. Bukan syirik duduk di Allah sebagai Tuhan dah. Tapi ini kalau kita nak doa ni kena buat kira ni. Nah, faham ni? Ini tasawuf sikit ni. Tapi sebenarnya dia awak nak bubuh nama apa tu bubuh lah. Tapi manusia akan komplain pada Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia tidak boleh, bila kehendak dia, keperluan hidup dia tidak sempurna, maka dia boleh komplain pada Allah. Ya Allah, macam mana kami nak buat ni kan, sedangkan kami nak hidup bukan mentadbir. Ini perkara ni umat Malaysia kita ni tak sedar. Tak sedar bahawasanya Allah Ta'ala cipta semua sekali itu untuk keperluan hidup makhluk, untuk keperluan hidup kita. Langit, sebab tu dia kata dalam Quran, ada ayat Quran, tidaklah aku cipta semua sekali ini melainkan untuk manusia. Untuk manusia. Tujuannya untuk dia hidup. Sebab lepas pada hidup tu ada satu tugas. Tugas apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya aku dapat uji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi kalau awak balik besok, di akhirat besok, ya Allah, ya Tuhanku, saya ni tidak boleh nak solat ni Tuhan, pasal saya mati kerana makanan tak ada. Tuhan tak cipta makanan. Contoh macam kemarau ni, manusia tak pandai mengurus nak hidup dia. Ya, bila kemarau, sebelum pada kemarau kita kena ada simpan makanan dan sebagainya, bukan? Iaitu cerita Nabi Yusuf lah. Jadi keperluan akar, dia guna akar supaya manusia tu boleh simpan makanan. Kita sekarang ada peti sejuknya, apanya. Jadi daging ni boleh disimpan lama. Nah, jadi Allah sebagai Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, mengurus mentadbir makhluk. Satu ialah keperluan hidup dia tu, di mana makhluk ni tak minta pun dia tu kan dia. Tak sedar pun keperluan ni Tuhan beri. Tak sedar. Satu lagi ialah yang dia sedar ialah saya ni duit poket ada ni. Tu baru dia sedar. Nah, saya ni gini, saya ni begini, saya ni anak nak masuk Malaysia ni, saya ni anak nak kahwin ni. Mulalah semaya ajak, bukan? Semaya ajak dia pasal apa? Maka orang panggil ramai dia pasal apa? Pasal nak suruh perkahwinan tu jadi berkah. Pakai perantaraan dalam doa. Pakai perantaraan lah. Jadi Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku saja, astajib lakum, aku akan perkenan doa kamu. Tiba-tiba kita pergi kata, Tuhan tak kira orang macam kita. Orang macam kita Tuhan tak kira. Pasal kita ni orang yang tak sempurna semayangnya, tak pandai kamunya dan sebagainya lah. Maka kita kena minta tolong orang yang rapat dengan Tuhan. Minta tolong orang rapat. Maka pagi tadi di Masjid Cina pagi tadi ada kuliah subuh. Saya dengar pagi tadi. Cuma ustaz tu dia lincah main di Tianggu.
jago. Sampai dah dia tunggu ya. Lincah. Dia main macam bola sepak pula situ. Apa? Sepak takraw situ. Jadi goli sudah depan dah. Fullback sudah depan belakang dah. Dia dah lincah dia jago, tapi tak sumak gol. Sumak gol apa? Iaitu mengatakan bahawasanya dia kata ni contoh supaya orang faham, iaitu perkara-perkara yang sabit pada benda yang yang manusia rasa boleh menyempurnakan hajat dia. Contohnya cincin, cincin. Saya semenjak pakai cincin ni murah rezeki. Saya semenjak pakai cincin ni orang-orang yang grepe ni tak berani nak pandai. Tapi cincin ni maksudnya ialah Allah Ta'ala terpaksa tunduk kepada benda tadi kerana Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala terkesan, dia panggil terkesan. Oleh kerana cincin ni dibaca sekian-sekian bacaan misalnya, atau dijumpa dalam satu lumbai gua mana-mana ke, yang dikatakan keramat tu, Allah Ta'ala saat ni bila siapa-siapa pakai cincin tu, jadi Allah Ta'ala terpaksa, terkesan dengan untuk beri rezeki pada orang tu. Jadi Allah Ta'ala ni boleh terkesan ni, tak patut dah dia jadi Tuhan. Tuhan ni tidak terpengaruh, tidak terkesan dengan apa saja makhluk. Contohnya kita ni, misalnya daripada hadis Nabi SAW, setiap seribu Tuhan kata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, keluarkan daripada anak cucu kamu 999 orang setiap 1000, dan kamu masukkan dalam neraka. Satu saja masuk dalam surga. Bermakna penduduk dunia Malaysia ni 30 juta lah kita kata. Bermakna lebih kurang berapa? 30,000. Ini surga kan? Kaedahnya berdasar pada hadis-hadis lah. Kalau jangan kita ni termasuk orang yang bersungguh, terus baca doa. Bila dengar hadis ni, terus baca doa, ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku ni termasuk orang yang satu orang tu yang masuk surga. Jangan jadi komplain pada hadis tu. Hadis dipanggil hadis hadis galakan atau hadis ancaman pada kita sebagai peringatan pada kita. Jadi terus kita baca doa, ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku ni satu yang 1000 tu, satu orang yang 1000 yang akan masuk surga kamu tu. Gitu. Baik. Yang 999 orang ni pula, oleh kerana mereka semua sekali ni nak masuk neraka ni, dah. Jadi semua pakat waktunya perasaan depan Allah Ta'ala, kami walau macam mana tak nak masuk neraka pasal kami ramai ni. Bolehkah terjejah Tuhan kan? Jadi Tuhan berkata, oh kamu oleh kerana ramai, tak apalah, aku boleh suka juga. Buat petition. Tak boleh. Jangan siapa-siapa yang sangka begini. Ya Allah Allah. Nah, terpengaruh, Tuhan tu jadi terpengaruh kerana ramai. Jadi ramai pokok yang makan babi tu, yang minum arak tu, yang zina tu, oleh kerana mereka ramai, jadi Tuhan berkata, apalah kita buat kira ya Allah. Tak boleh kita. Dia tak boleh. Tuhan tidak terpengaruh dengan apa saja kehendak makhluk. Nah, mana? Jadi sekarang ni yang bising sekarang ni ialah satu buah kata bahawasanya pergi puja kubur di Pulau Besar tu syirik pada Allah. Pulau Besar Melaka, bukan? Sampai beberapa kali majlis agama pergi sodok buang itu bena-bena atas kubur. Dia pergi sembelih kambing apa lah ni situ untuk nazar. Jadi sekarang ni ada satu kubur lain, tapi tidak duduk di negara kita. Kuburnya duduk di Singapura. Dia panggil kubur Habib Noh.
di Singapura. Siapa yang pernah pergi ada kubur ni. Jadi popok India pergi puja lah kubur ni. Tiba-tiba mari pok daripada Hadramaut, mari solat Arab, mari. Dan masa Mahathir, pula, masa Datuk Najib buat baru ni, dia panggil popok Habib ni kan? Di Kuala Lumpur. Iaitu Syekh tu yang buat tu, ada sekali dalam video tu. Dia apa? Tok Guru dia baca doa. Habib Noh. Dia kata, dalam bahasa Arab kita, orang Melayu tak ada masalah. Faham bahasa Arab kan? Habib Noh, kami sudah datang daripada jauh. Dia daripada negeri Al-Balad, negeri yang jauh. Iaitu negeri di Yaman sana. Mari ke Singapura ni. Dia baca doa di kubur ni. Siar dalam internet ni. Semua akan ikut tangan ni pula dah. Allah Rabbi ya karim. Dia apa buat? Dia majlis agama dah. Melakanya pergi sodok buang tu. Benda-benda di Melaka tu. Pulau besar. Yang arkam tu haram arkam kerana pergi puja kubur Syekh Suhaimi tu. Syekh Suhaimi tu lah. Apa Syari Abu Ya pergi puja, kata dia ni sesat kerana puja kubur. Hak ni pula kerana dia glamour tu jadi tidak sesat pula jadi. Hak ni pelik saya pelik sungguh ni. Kerana yang mari tu orang Arab, jadi tak sesat dia. Jadi begitu. Jadi Abu Jahal yang beranak di Mekah tu, yang pandai cakap Arab tu, yang baik Kaabah dia baiki ni. Awak tak tahu Kaabah dia baiki? Dengan duit dia. Masjid Haram dia baiki. Masuk neraka dah kekal. Jadi awak ingat awak ibadat awak lebih kurang banyak ibadat Abu Jahal lagi lah. Kaabah dia baiki. Kita masjid buah tak buat. Tak. Dia Masjid Haram dia buat. Dia baiki dah buat. Begitu juga Masjid Haram. Apa? Kaabah. Tu anak sobat anak aku malai-malai ada dia. Tak. Tiba-tiba mari Arab Yaman mari. Dia baca doa ni, ya Syekh masa Datuk Haji tu ada sekali dia baca doa gitu. Ada dalam YouTube ada. Lalu dia kata, ya Habib Noh, kami datang daripada jauh, negeri yang jauh. Dan mereka yang ramai-ramai ini adalah orang-orang yang soleh. Dia kata ni, mereka yang ramai ini orang-orang yang soleh. Dan mereka ni ada dosa banyak. Tolonglah sampai kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Doa hajat kami ni. Janganlah buat Tuhan tu, janganlah kamu tak pandai pada kami. Dia bercakap dengan Habib Noh tu dalam kubur tu. Di kubur dia tu. Astaghfirullahaladzim ya Rabbal alamin. Ni ustaz tu duduk mengajar di pagi tadi ni. Pagi tadi sini. Saya dah ada lah video tu ada dengan saya. Lalu mereka ni pula, itu bayar juta bayar tu pergi tu. Di Putrajaya apa di Selawat Perdana. Juta saja bayar tu. Astagfirullahaladzim ya Rabbal alamin. Dengan jumlah bayar dengan ni, kenapa kaya-kaya semua bayar lakor dengan duit cash pula bagi. Tiba-tiba Tok Guru dia makan doa, dia pun akan doa di kubur juga dia sama. Yang pelik itu yang buat mereka ni handsome pula dah. Masalah. Ni seru kepada orang mati ni. Seru orang mati. Lepas tu minta Allah Ta'ala, minta Nabi beritahu Allah supaya doa ampun dosa ni makbul. Saya pergi di Kuala Lumpur baru ni, di Kuala Lumpur baru ni, minggu lepas. Ngajar di Kuala Lumpur minggu lepas. Sembahyang Jumaat. Solat Jumaat.